Assalamualaikum. Cikgu rasa kalau semua orang tengok ni pasti tahu, bila budak-budak kecil, murid-murid sekolah maupun pelajar pasti akan kenal ni. Ada 3 jenis: besar, sederhana dan kecil. Ini rotan. Kenapa cikgu nak rotan murid ke? Satu ketika dahulu heboh dalam surat khabar dan televisyen dan internet. Wajar atau tidak hukuman rotan dilaksanakan di sekolah? Jadi, untuk mengetahui wajar atau tidak, mari kita dengar dulu pendapat murid-murid perempuan tentang pelaksanaan hukuman rotan ini. Wajar atau tidak dilaksanakan? Kita dengar dahulu. Guru-guru semestinya tiada hak untuk membuat hukuman fizikal kepada murid-murid. Tugas seorang guru adalah untuk mendidik, bukan untuk mendera. Jadi mungkin kita tahu yang rotan ni adalah macam hukuman yang biasa untuk anak murid. Saya benci sangat dengan kita yang macam dah membiasakan hukuman tu. Rotan walaupun ialah sikit saja, ia boleh meninggalkan kesan-kesan parut atau bengkak-bengkak di kulit anak murid kita yang macam nipis. Jadi saya syorkan daripada kita membuat hukuman fizikal, apa kata kita didik mereka dengan cara-cara yang lebih betul? Mungkin kita tak faham mereka dengan mendalami. Kita tak faham apa yang membuatkan persona sekolah mereka jadi yang seteruk ini. Mungkin mereka ada masalah di rumah, masalah keluarga. Kita tak faham. Jadi dengan itu, saya syorkan guru-guru yang mungkin sudah putus asa dengan tindakan murid-murid ini untuk menghantar mereka ke terapi ataupun menghantar mereka untuk bercakap dengan guru kaunseling. Ini adalah satu fungsi kenapa guru kaunseling ada di dalam sekolah kita. Lagipun, hukuman fizikal mungkin tidak matang. Ia adalah salah satu kesan ataupun cara-cara untuk kami mengesan bagaimana guru ni sudah gagal untuk menjadi seorang guru yang baik. Sekian, terima kasih. Rotan boleh menyebabkan trauma kerana hukuman rotan ini dianggap lumrah untuk mendidik pada zaman dahulu. Kita tidak boleh untuk mengikut cara mendidik pada zaman dahulu ke zaman sekarang, iaitu dengan menggunakan cara memukul dan kasar. Kerana setiap kanak-kanak dan remaja mesti mempunyai sifat sensitif dalam diri mereka dan kita tidak mahu untuk memberikan kesan yang buruk pada mereka. Banyak lagi cara untuk mendidik selain melakukan tindakan yang boleh menyebabkan perkara yang tidak baik berlaku, seperti memberi nasihat, iaitu bercakap dengan cara yang lembut. Kedua, tegaskan mereka dengan cara yang sepatutnya tanpa melakukan apa-apa tindakan yang kasar. Jadi, bagi saya, hukuman yang berotan ini sangat tidak wajar untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Hukuman rotan tidak patut dilaksanakan kerana murid akan mengalami risiko yang tinggi untuk tercedera. Contohnya apabila seorang guru itu ialah seorang yang pemarah. Bayangkan guru itu merotan seorang murid yang melakukan kesilapan kecil. Murid itu akan sangat berisiko tinggi untuk tercedera kerana guru itu sangat marah padanya. Kenapa perlu merotan sedangkan semua guru ada pilihan yang lebih baik untuk hanya memuat naik nama murid yang melakukan kesalahan di dalam sistem tasiah diri murid atau lebih dikenal sebagai SSDM. Saya rasa itu adalah pilihan yang tepat dan lebih baik dari merotan. Murid juga akan mendapat susah jika dirotan dengan kuat. Contohnya apabila gurunya merotan di bahagian tangan dengan kuat, beliau akan susah untuk menulis, melukis dan lain-lain. Wajarnya guru mata pelajaran lain akan memberikan kerja rumah. Akan tetapi, apabila tangan seseorang murid itu sakit, dia tidak akan dapat melaksanakan kerja itu dan berkemungkinan besar akan dirotan lagi. Jadi, bagi saya hukuman rotan ini sangat tidak patut untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Antara pendapat murid perempuan sebentar tadi menyatakan bahawa murid-murid tidak wajar dirotan. Mereka perlu dihantar kaunseling. Yang kedua kata murid-murid perlu diberi nasihat, jangan dirotan. Dan murid pula ketiga kata jangan rotan, nanti murid tercedera. Kita ambil tiga-tiga jawapan di sini. Di setiap sekolah ada guru kaunseling. Malahan kalau muridnya ramai, ada guru kaunseling sesi pagi, ada guru kaunseling sesi petang. Tetapi kes setiap tahun akan bertambah. Kes salah laku disiplin semakin bertambah. Sedangkan guru disiplin semakin bertambah juga. Tapi kes semakin meningkat. Kenapa? Murid-murid sekarang seolah-olah bila diberi kaunseling, diberi nasihat, diberi teguran, mereka tak endah. Sepatutnya mereka yang bersalah harus dijatuhkan hukuman rotan. Kenapa hukuman rotan ni perlu? Kita tengok, ambil contoh. Rotan ni bukan nak mencederakan murid, tetapi
hukuman tu dijatuhkan atas kesalahan yang telah dilakukan. Dia setempa dengan kesalahan dilakukan. Rotan ni sebenarnya untuk menakutkan murid. Rasulullah pernah berkata, jika ada anak-anak yang berusia 10 tahun tidak menunaikan solat, rotan. Tapi bukan belasah, rotan dengan penuh kasih sayang. Yang kedua kita tengok, di zoo, haiwan yang ganas, harimau, singa antara haiwan yang ganas. Tetapi tuan dia mudah saja, tuan dia ambil rotan saja. Tuan dia ambil rotan, harimau lompat gelung rotan yang berapi. Gajah yang besar tu pun manusia boleh tewaskan dengan apa? Rotan. Dia angkat saja. Gajah angkat kaki, gajah angkat belalai, gajah main bola dan sebagainya sebab takut pada rotan. Jadi kalau hukuman rotan tidak dilaksanakan di sekolah, pastinya satu hari nanti generasi akan hadir selepas ini, generasi yang dimanjakan, mereka bebas buat apa saja. Kita tengok sekarang ni, pelajar bebas datang ke sekolah suka hati. Tak takut lagi pada guru disiplin yang berdiri di depan pintu pagar. Tidak takut lagi pada guru besar tanpa ada perasaan malu. Bebas datang, dan ada kalanya pelajar sekolah menengah teruk lagi boleh balik sesuka hati. Mana ada disiplin? Sebab hukuman rotan tak boleh dilaksanakan lagi. Jadi pada pendapat cikgu, hukuman rotan ni patut dilaksanakan dengan tujuan kita nak mendidik para pelajar, bukan kita nak menjatuhkan hukuman untuk mencederakan mereka. Saya menanyakan kepada murid, kerana apabila cikgu yang menggunakan rotan itu cikgu yang jenis panas baran, cikgu itu boleh marah ataupun tidak terkawal, lagi-lagi dengan kesalahan yang besar seperti lari sekolah, hisap rokok di sekolah, punting sekolah, dan akan membuatkan murid itu cedera dan meninggalkan bekas menggunakan rotan di peha ataupun di bahagian-bahagian badan yang lain. Sekian, terima kasih. Pendapat saya amat bersetuju dengan tajuk pada hari ini, kerana apabila hukuman rotan ini dilaksanakan, ia juga boleh membuatkan seseorang murid itu berasa tidak mau ke sekolah kerana takut dirotan. Walau bagaimanapun, hukuman denda sebegini dalam konteks pada hari ini tidaklah praktikal lagi. Guru-guru juga dianggap sebagai orang luar. Manakala bidang tugas guru-guru pula ialah mencurahkan ilmu dan tidak boleh sesekali menyentuh para pelajar walaupun dengan alasan yang kukuh. Seperti contoh, perlukah kita merotan seseorang murid yang tidak berdisiplin? Saya rasa tidak, kerana kita juga boleh mendidik mereka dengan cara yang lebih bermanfaat daripada menggunakan rotan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Iman. Saya bersetuju dengan tajuk rotan dilarang di sekolah. Banyak sekolah di Malaysia telah menggunakan rotan sebagai denda di sekolah mereka. Perkara itu amatlah salah kerana murid akan menjadi takut untuk menjawab soalan. Mereka akan jadi tidak yakin dengan jawapan yang mereka mahu cakap tersebut. Mereka akan berfikir yang cikgu akan merotan mereka kerana mereka selalu kena rotan dengan guru tersebut. Jadi itulah sebab rotan perlu dilarang di sekolah. Sekian, terima kasih. Okey, sebagai kesimpulannya, anda telah mendengar pendapat 6 orang murid dan pendapat seorang guru. Adakah wajar hukuman rotan ini dilaksanakan semula? Terpulang. Jadi, sebagai penutup, jangan lupa like, subscribe, share dan tekan loceng supaya video-video yang cikgu post kamu akan dapat awal dan tidak ketinggalan. Okey, kita jumpa lagi. Bye.